Guys, thanks for the subs. Okay, selamat pagi semua. Sila buka video masing-masing Sila buka video masing-masing. Saya minta semua buka video masing-masing. Bolehlah tulis nama, nama dengan nombor pendaftaran. Okay, saya akan ambil markah ni sebagai markah tugasan ya. Jadi saya minta semua tolong buka video masing-masing. Sebelum saya nak mula, ada lagi satu ujian kecil saya akan buat pada minggu ini juga, ujian mendengar Okay, semua dah masuk ke? Sebab saya nak mula dah ni, sebab dah 9:02 minit. Okay, saya terus start lah ya. Tolong buka video masing-masing. Okay. Okay, hari ni tajuk kita, saya akan ulang semula tajuk ayat Sonsang menggunakan format baru SPM lah. Okay, format 2021. Okay, mula-mula sekali saya tunjuk video dulu. Sekejap Sekejap Okay, boleh nampak tak video ni? Nampak saya tak buka suara Okay, faham video ni? Semua faham? Sebelum saya nak mulakan. Suara jelas tak video tadi? Jelas Okay, nampak Okay. Jadi kita ulang baliklah tentang ayat Sonsang. Sekejap.
Okay, ni kira ulang kaji lah. Cuma saya akan guna format yang baru lah. Okay. Saya fokus hari ni, nampak tak? Okay, nampak tak apa saya share? Okay, hari ni saya fokus untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat songsang. Okay, sebab tak ada masa untuk buat dua-dua. Lagipun saya dah buat kan sebelum ni kan. Jadi ni hanyalah ulang kaji lah. Okay, sebagai ulang kaji. Okay, kita tengok konsep dulu. Okay, ayat songsang ni ialah ayat yang diterbalikkan. Okay, okay. Konsep ayat songsang Okey, ayat dalam bahasa Melayu ni boleh disusun dengan dua cara, iaitu susunan biasa dan juga susunan songsang. Kalau susunan biasa tu seperti yang kamu dah tahulah, ada subjek kemudian predikat di belakang. Okey, kalau susunan songsang, predikat dibawa ke hadapan dan subjek di belakang lah. Okey, ayat susunan ni, ayat susunan songsang ialah ayat yang diterbalikkan ya, atau mengalami proses pendepanan predikat. Maksudnya predikat akan dibawa ke hadapan. Okey. Penyongsangan dapat dilakukan melalui proses pendepanan bertujuan untuk memberi penegasan kepada predikat. Okey. Jadi ayat songsang ni tak nak kamu kena belajar jugalah sebab akan ada salah satu soalan yang wajib dalam format SPM 2021 Okey, jadi perubahan ayat biasa kepada ayat songsang berlaku tanpa ada penambahan perkataan atau imbuhan. Jadi bermakna kamu tidak boleh tambah perkataan ataupun gugurkan perkataan. Hanya melibatkan perubahan kedudukan perkataan sahaja. Okey, tidak boleh tambah perkataan atau gugur. Gugurkan perkataan pun tak boleh. Okey. Faham ya? Faham. Saya buka suara kamu dengar kan? Okey. Macam saya cakap tadi, ayat biasa, ayat susunan biasa ialah subjek berada di hadapan, predikat di belakang. Susunan songsang, predikat di hadapan dan subjek di belakang. Okey, ni formula ayat songsang saya pun dah ajar kan. Cuma kita ulang kaji baliklah. Okey, sebagai langkah persediaan untuk kamu masuk tingkatan 5 nanti. Okey, ayat susunan biasa, tengok penunjuk kat bawah ni. Kalau satu tu ialah subjek, dua ialah predikat, tiga ialah keterangan. Okey, jadi saya jadikan formula dia 1, 2, 3. Kemudian kalau jadikan dia ayat songsang, tukar kepada 4 formula ni. Okey, 2, 3, 1, 2, 1, 3. 3, 1, 2, 3, 2, 1. Okay. 1 ialah subjek, 2 ialah predikat, 3 ialah keterangan. Okey, faham? Faham Kita tengok contoh. Okey, ayat susunan biasa. Subjek 1, dia. Okey, predikat 2 dengan 3 ni predikat tapi saya jadikan dia 2 dan 3, 3 ni keterangan. Okey, 2 ni predikat. Okey, dia membeli buku di kedai itu. 2 ni predikat, membeli buku di kedai itu ni keterangan. Okey. Tengok subjek, predikat, keterangan. Okey, ni susunan biasa. Kalau susunan songsang yang pertama 2, 3, 1. Predikat, keterangan, subjek. Membeli buku di kedai itu dia. Okey, ni songsang yang pertama. Okey, yang kedua 2, 1, 3. Predikat, subjek, keterangan. Okey, membeli buku dia di kedai itu. Okey. Songsang yang ketiga, keterangan, subjek, predikat. Okey. Di kedai itu, bawa keterangan ke hadapan Di kedai itu, dia membeli buku. Okey. Yang terakhir, songsang yang keempat. Saya cepat sangat ke? Faham ke? Okey, keterangan, predikat, subjek. Okey. Di kedai itu membeli buku dia. Jadi 4 formula ayat songsang 4 formula ayat songsang. Okey, cara membentuk ayat songsang sebenarnya ada 2. Pendepanan seluruh predikat dan juga pendepanan sebahagian daripada predikat. Sorry. Sekejap saya share balik. Okey. Nampak apa saya share? Boleh. Boleh
Saya stop dulu. Okey. Kita ada dua, pendepanan seluruh predikat dan pendepanan sebahagian daripada predikat. Okey, saya tak pergi sebab saya nak fokus kepada soalan, jadi saya tak pergi kepada pendepanan sebahagian daripada predikat ni sebab dia ada 3 bahagian yang formula tu menggunakan pendepanan sebahagian daripada predikat. Jadi saya fokus kepada pendepanan seluruh predikat dulu. Okey. Okey, pendepanan seluruh predikat. Dalam proses ini, seluruh predikat di dalam ayat biasa dibawa ke hadapan mendahului subjek. Okey, maksudnya predikat, seluruh predikat tu termasuk dengan keterangan terus bawa ke hadapan mendahului subjek. Okey, unsur predikat dalam ayat sonsang dipindahkan ke hadapan mendahului subjek untuk memberi penegasan kepadanya. Okey, dengan lain perkataan, bahagian dibawa ke hadapan itu menjadi tumpuan lah dalam ayat sonsang. Maksudnya predikat dan keterangan tu, kedudukan tu tak ubah, macam formula tu tak ada. Dia terus bawa ke hadapan. Okey, itu pendepanan seluruh predikat lah. Subjek, kamu tinggalkan dia di belakang. Okey, subjek tu biarkan dia satu je kat situ. Seluruh predikat bawa ke hadapan. Itu maksud dia pendepanan seluruh predikat. Okey. Contoh kat sini. Baju dan seluar saya belum bergosok. So predikat ni kita bawa ke hadapan, belum bergosok baju dan seluar saya. Okey. Yang kedua, kerani pejabat itu masih belum sampai. Bawa predikat ke hadapan, masih belum sampai kerani pejabat itu. Okey, rumah saya terletak berhampiran dengan sebuah kedai buku. Okey, bawa predikat ke hadapan, terletak berhampiran dengan sebuah kedai buku, rumah saya. Okey, pendepanan seluruh predikat ni faham Seluruh predikat faham Faham Wan Zendong faham? Mention? Faham. Faham? Boleh. Faham. Okey, kita pergi kepada pendepanan sebahagian predikat. Okey, dalam proses ini, sebahagian daripada predikat dalam ayat biasa dibawa ke hadapan mendahului subjek. Okey, ini yang menggunakan formula tadi tu. Kita akan ada 3 bahagian dalam predikat yang akan dibawa ke hadapan. Pendepanan frasa kerja, pendepanan frasa adjektif dan pendepanan frasa sendi nama. Okey. Ini saya tak terang lebih lanjut lah kerana saya nak fokus kepada soalan kerana kita akan lebih perlu buat banyak latihan menggunakan format baru kan. Jadi saya nak kalau saya nak fokus semua tak sempat. Jadi 40 minit je. Jadi kamu faham kalau pendepanan sebahagian predikat tu yang menggunakan formula tadi tu 1, 2, 3 kepada 2, 3, 1 tu. Okay? 4 formula tu. Jadi dia ada 3 sebenarnya, 3 bahagian dalam predikat yang akan dibawa ke hadapan, iaitu pendepanan frasa kerja, pendepanan frasa adjektif dan juga pendepanan frasa sendi nama. Okey, faham Sebelum saya nak teruskan kepada latihan. Okey, saya nak minta semua buka foolscap paper ke apa-apalah, bawa ada ni kertas sebelum kita nak mulakan latihan. Okey, tolong ambil kertas dulu sebelum saya nak mulakan. Dah Okey, saya buat satu latihan menggunakan format baru SPM 2021 untuk tahun depan. Okey, tulis dulu soalan. Latihan set yang pertama, baca petikan di bawah dengan teliti, tukarkan ayat susunan biasa yang bergaris kepada ayat susunan sonsang tanpa mengubah maksud asalnya. Okay, salin dulu arahan soalan. Nanti saya akan masuk dalam GC termasuk dengan rumusan sekali. Saya kira markah tugasan lah ni.
Sebabkan exam tak ada, jadi kita akan ada ujian kecil tambahan lisan mendengar tu dengan ini saya akan kira sebagai markah tugasan. Jadi semua mesti upload dalam GC . Okey, dah siap? Dah siap angkat tangan? Belum. Okey dah? Okey. Dah. Dah Okey. Okey, saya nak minta Won Zhendong. Won Zhendong, tolong baca petikan ni. Akhlak merupakan aspek kerohanian yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Oleh itu, hasrat untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia haruslah menjadi keutamaan negara. Sesungguhnya, masyarakat yang berakhlak mulia merupakan masyarakat yang berjaya. Seseorang yang berakhlak mulia dapat memanfaatkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan mereka. Okey, stop. Sebagai Okey, Zhendong, okey. Min Xuan, tolong sambung sebagai contohnya. Sebagai contohnya, ilmu pengetahuan dan kemahiran dipelajari untuk memberikan sumbangan kepada anggota masyarakat. Selain itu, anggota masyarakat yang berakhlak mulia juga akan menjadikan nilai murni dan kemanusiaan sebagai pegangan hidup mereka. Mereka sentiasa memberikan layanan yang mesra kepada setiap orang tanpa mengira kaum. Okey, jadi saya nak minta kamu salin petikan ni dan gariskan yang mana saya garis tu. Okey, yang ada 4 ayat yang perlu kamu buat susunan songsang. Okey, salin dan gariskan 4 ayat tersebut . Kamu perlu baca petikan dan fahamkan petikan ni, lepas tu baru boleh kamu songsangkan ayat tu. Okey, saya nak minta kamu cuba buat sendirilah sebelum saya bincang. Okey. Dah siap tulis petikan tu, cuba buat jawapan sendiri.
Okey, sementara kawan kamu salin, saya nak minta beberapa orang tolong jawab untuk ayat yang pertama. Saya nak minta Kak Vinesh. Ya. Oh, sorry. Kejap. Okey, Kak Vinesh, untuk ayat yang pertama, macam mana nak songsangkan? Merupakan aspek ada banyak jawapan lah, tapi jawapan saya ialah sangat penting akhlak Okey, sebelum kamu jawab, saya nak tahu mana subjek, mana predikat. Ada keterangan tak? Akhlak ialah? keterangan akhlak ialah subjek Okey, ada keterangan tak? dalam kehidupan sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, betul ke? Dalam kehidupan setiap manusia. Dalam kehidupan setiap manusia ialah keterangan. Okey, jadi predikat Ya. merupakan aspek kerohanian yang sangat penting. Okey, jadi jawapan kamu? Merupakan aspek kerohanian yang sangat penting akhlak dalam kehidupan setiap manusia. Okey, jadi kamu ambil predikat, kemudian formula dia apa? 213. 213. Okey. 213. Predikat, subjek dan juga keterangan merupakan aspek kerohanian yang sangat penting dalam yang sangat penting akhlak dalam kehidupan setiap manusia. Okey. Okey, terima kasih. Saya nak Ciapuh cuba formula lain untuk ayat pertama. Ciapuh. Tadi Kak Vinesh dah buat formula 213. Ciapuh. Tadi kamu dengar video tadi kan? Nampak kan video tadi? Ciapuh, kenapa tak boleh mic tak fungsi? Reshua, mana Reshua? Reshua? Ya, cikgu. Okey, sementara nak tunggu kawan kamu habis salin, cuba buat untuk ayat yang pertama tu, songsangkan. Kak Vinesh dia dah jawab satu. Ada banyak jawapan kan? Cuba jawapan lain. Ya. Okey. Saya akan Reshua? Kenapa ni? Reshua, boleh tak? Saya tak dengar suara kamu. Video kamu ada masalah ke? Reshua? Okey, tak apalah Reshua ada masalah kot. Jadi kita minta orang lain lah. Ivan mana Ivan? Ya. Cuba ayat yang pertama tu songsangkan. Guna formula ni. Okey. Merupakan aspek kerohanian yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia akhlak. Okey, itu formula apa tu? Itu boleh. 3, 2, 1. Betul ke? Bukan. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Dua tu apa? Tiga tu apa? Satu tu apa? Ya, dua tu apa? Tiga tu apa? Dua tu merupakan aspek kerohanian yang sangat penting. Ya, saya tahu. Dua tu apa? Subjek, predikat, keterangan mana satu? Predikat. Predikat, kemudian? Keterangan, subjek. Okey, terima kasih Ivan. Okey, Ivan jawab merupakan aspek kerohanian yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia akhlak. Jadi dia bawa subjek tu ke belakang terus. Okey. Predikat, keterangan, subjek. Okey, saya minta seorang lagi lah. Patricia?
Patricia, mana tak nampak muka? Mana Patricia ni? Saya nampak ada kamu kat sini. Mic tak fungsi. Kamu ni semua mic tak fungsi ni. Saya nak minta seorang lagi. Bung Junji. Cikgu. Cuba formula yang lain untuk ayat pertama. Formula lain Lain daripada Kavinesh Ivan jawab tadi. Kan ada 4 formula saya ajar. Kamu tengok kan video tadi? Kamu buat satu jawapan je ke? Ayat pertama tu ada 4 jawapan. Buat 4 jawapan. Boleh tak? Tadi Ivan dengan Kavinesh dah jawab 213, 231. Ada 2 lagi. Merupakan aspek kerohanian yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Itu Ivan dah jawab tadi. Kan Ivan kan? Ivan dah jawab tadi. Tak dengar lah tu tadi Ivan jawab yang tu tadi. Ambil formula lain. Ambil formula lain. Kamu tak ingat ke formula tu? Dalam kehidupan setiap manusia, akhlak merupakan aspek kerohanian yang sangat penting. Okey. Itu formula apa? Junji? 312. Okey, 312. Okey, keterangan, subjek dan juga predikat. Okey, saya nak bincang soalan lain lah. Sebelum tu saya rasa kamu tak hafal pun formula tu. Saya nak kamu salin dulu formula tu. Ada 10 minit lagi masa sekejap. Okey, salin formula tu. Salin sekejap sebab kamu tak hafal kan? Lepas tu kamu tak tahu nak songsang kan? Ini saya dah ajar kan sebelum ni, kamu tak ingat. Salin sekejap. Ada masa 10 minit lagi. Okey dah. Dah salin? 231, 213, 312, 321. Dah salin Sebab saya nak bincang lagi tu, nanti tak sempat. Saya nak bincang soalan 2. Jahanli mana? Ya, cikgu. Cuba songsangkan ayat yang kedua. Haruslah menjadi keutamaan negara hasrat untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Okay, ada jawapan lain tak? Tak ada. Tak ada dia tak boleh pecah kepada 4 formula tu kan? Okey, hanya Ya. predikat, subjek predikat, kemudian bawa ke hadapan predikat dan juga subjek di belakang. Okey, jadi jawapan dia haruslah menjadi keutamaan negara hasrat untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Okey, thank you. Okey, saya nak minta seorang lagi, nombor 3. Yutong mana Yutong? Yutong?
Ya, cikgu. Cuba jawab nombor 3. Lama tak nampak muka kamu. Cuba jawab nombor 3. Untuk memberikan sumbangan kepada anggota masyarakat ilmu pengetahuan dan kemahiran. Nanti cikgu. Dipelajari untuk memberikan sumbangan kepada anggota masyarakat ilmu pengetahuan dan kemahiran. Betul ke? Cuba tengok tu betul ayat tu. Betul? 2, 3, 1 bukan? Betul ke dia ada pecah formula ke kat sini? Dia ada. Dia ada. Jadi dipelajari tu kira predikat ke subjek? Cuba tengok tu betul ayat tu. Subjek. Jadi sepatutnya jawapan dia Untuk memberikan sumbangan kepada anggota masyarakat ilmu pengetahuan dan kemahiran dipelajari. ya, itu saja jawapan dia. Okey, bawa predikat ke hadapan untuk memberikan sumbangan kepada anggota masyarakat, ilmu pengetahuan dan kemahiran dipelajari. Okey, saya nak minta masa tinggal 5 minit. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Thank you. Siapa ya? Wan Jing Wong? Ya, cikgu. Cuba jawab soalan 4. Sentiasa memberikan layanan yang mesra kepada setiap orang tanpa mengira kaum mereka. Okey, cuba terangkan apa jawapan kamu tu. Kamu bawa predikat tu apa? Keterangan dulu ke? Predikat dulu ke? Predikat keterangan subjek. Okey, sentiasa memberikan layanan yang mesra kepada setiap orang tanpa mengira kaum mereka. Betul? Ya. Okey. Saya nak jawapan lain. Okey, jawapannya ada 4 jawapan kan? Betul tak? Siapa nak jawab? Sonjek mana Sonjek? Sonjek? Sonjek. Cikgu apa? Cuba. Oh, kamu. Kenapa tulis nama bahasa Mandarin tu? Apa Mandarin? Sonjek. Okey, kamu apa ni? Songsang kan? Selain daripada kawan kamu jawab tadi. Nanti ya itu. Cepat sikit, ada 5 minit lagi. Yang mana cikgu? Soalan 4. Yang saya buat nombor 4 tu. Soalan 4. Juga ke ayat Songsang Ya. Gariskan semua jawapan petikan ni yang mana kena songsangkan tu, gariskan. Kepada setiap orang tanpa mengira kaum mereka sentiasa memberikan layanan yang mesra. Betul ke? Okey, cuba kamu buat dulu subjek, pecahkan kepada 3, subjek, predikat dan keterangan sebelum kamu songsangkan. Okey, subjek dia apa? Subjek dia apa? Mereka. Okey, mereka. Okey, predikat? Okey, ada subjek dan predikat, ayat tersebut sudah lengkap tanpa keterangan. Okey, yang belakang tu adalah keterangan. Okey, apa predikat dia? Sentiasa memberikan layanan yang mesra. Kepada setiap orang. Sentiasa memberikan layanan yang mesra kepada setiap orang, itu predikat. Okey, keterangan? Tanpa mengira kaum. Okey, tanpa mengira kaum. Jadi songsangkan dia?
sentiasa memberikan layanan yang mesra mereka kepada setiap orang tanpa mengira kaum. Kepada setiap orang tu jangan pecahkan dia, jangan pisahkan dia. Sentiasa memberikan layanan yang mesra kepada setiap orang. Mereka tanpa mengira kaum. Okey, mereka tanpa mengira kaum. Jadi kamu ambil 2, 1, 3 formula 2, 1, 3. Okey, ini 4 soalan. So jadi jawapan markah dia ialah 8 markah. Okey. Jawapan tu nanti kamu boleh saling kemudian. Okay, ini jawapan-jawapan yang kita bincang tadi. Saya nak simpulkan. Okay, ini jawapan yang tadi kita bincang tadi. Soalan 1 tu ada 4 jawapan. Pecah kepada 4 formula. 312, 321, 213 dan 231. Kemudian soalan kedua, haruslah menjadi keutamaan negara hasrat untuk melayani insan yang berakhlak mulia. Soalan ketiga, untuk memberikan sumbangan kepada anggota masyarakat, ilmu pengetahuan dan kemahiran dipelajari. Okey, 2 dan 3 ini formula 1, 2 saja. Okey, formula 1, 2 bawa kepada kehadapan 2, 1, predicate subject. Okey, tak ada 4 formula tu. Okey, ni soalan 4. Juga gunakan 4 formula, 312, 321, 213 dan 231. Okey, faham Okey, ni nanti saya akan masukkan dalam grup WhatsApp untuk kamu salin. Tapi tadi saya dah bincang, kamu dah faham kan? Okey, ni untuk soalan 4. Okey, jadi kesimpulan yang dapat kita buat hari ni, jelaslah ayat Sonsang ni ayat yang mengalami proses penyusunan semula. Okey, dalam ayat biasa, subjek akan berada pada bahagian hadapan. Manakala predikat berada pada bahagian kedua. Tetapi dalam ayat Sonsang ni, predikat akan berada pada bahagian hadapan. Manakala subjek pada bahagian yang kedua. Faham Okey, ayat Sonsang ada pelbagai bentuk. Ada yang mengalami proses penyusunan keseluruhan predikat. Macam soalan 2, soalan 3 tu mengalami proses penyusunan keseluruhan predikat lah. Dia tidak ada keterangan kan. Okey, dan ada juga sebahagian saja daripada unsur predikat yang dikedepankan. Okey, ada yang dipecahkan kepada formula 1, 2, 3 tu dipecahkan kepada 2, 3, 1, 2, 1, 3. Itu sebahagian predikat lah yang dibawa ke hadapan. Okey, setakat ini ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa soalan, jadi teruskan salin jawapan. Nanti saya akan upload dalam GC. Okey, saya minta kamu salin 4 jawapan ni lah. Supaya senang.